Assalamualaikum dan hai. Selamat datang ke sebuah lagi sesi bersama Sekolah Kripto. Nama saya Ehsan dan saya adalah hos anda pada pagi ini. Pada petang ini, minta maaf. Bagi memberkati sesi dan perkongsian kita pada hari ini, mari kita mulakan dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Pada hari ini Sekolah Kripto berbesar hati kerana kita menerima kehadiran dua panelis daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri, iaitu yang berbahagia Datuk Muhammad Syafizan Muhammad Saleh dan Encik Ahmad Faiz bin Azmi. Untuk makluman para panelis dan juga para pendengar yang saya hormati sekalian, Sekolah Kripto merupakan sebuah laman ataupun sebuah organisasi bukan berusakan keuntungan yang menawarkan pendidikan percuma kepada rakyat Malaysia. Jadi bagi sesiapa yang belum lagi mengenali Sekolah Kripto, layari www.sekolahkripto.org, www.sekolahkripto.org, like, follow dan share Twitter, Facebook, Telegram, LinkedIn dan TikTok Sekolah Kripto. Pada hari ini kita berada di sini untuk membincangkan sebuah topik yang menarik, iaitu tentang garis panduan layanan cukai ke atas transaksi mata wang digital Malaysia. Semakin hari semakin ramai rakyat Malaysia yang melibatkan diri dalam perdagangan dan juga pelaburan-pelaburan berkaitan dengan aset kripto. Ada yang untung dan ramai juga yang rugi. Dan apabila kita mencapai keuntungan, pastinya dalam hati kita sebagai rakyat Malaysia ada keinginan untuk memberikan semula kepada negara dalam bentuk cukai. Oleh itu kita hari ini bersama dengan dua orang panel yang saya kira cukup hebat dalam bidang cukai untuk sama-sama kita kupas tentang tata cara percukaian aset kripto di Malaysia. Bersama kita yang pertama adalah Datuk Muhammad Syafizan Muhammad Saleh. Beliau merupakan pengarah unit kajian khas Jabatan Dasar Percukaian. Beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda perakaunan UiTM dan merupakan Senior Executive Fellow dari Harvard Kennedy School, Amerika Syarikat. Pengalaman beliau dalam bidang audit dan siasatan percukaian adalah selama 16 tahun, khususnya berkaitan dengan ekonomi bayangan. Panelis kedua kita adalah Encik Ahmad Faiz bin Azmi. Beliau merupakan eksekutif hasil unit kajian khas Jabatan Dasar Percukaian. Jabatan Dasar Percukaian. Beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda perakaunan daripada UUM dan sarjana pengurusan dan dasar percukaian Keio University Jepun. Dengan pengalaman selama 10 tahun dalam bidang percukaian, beliau juga merupakan ahli jawatan kuasa Task Force on the Digital Economy. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum Encik Faiz. Apa khabar? Waalaikumsalam. Mic semua okey? Line semua clear? Waalaikumsalam. Okeylah. Jadi tanpa kita membuang masa, saya menjemput kepada Encik Faiz untuk menyampaikan perbincangan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Dipersilakan Encik Faiz. Terima kasih. Sebelum itu izinkan saya untuk share terlebih dahulu slide presentation saya pada hari ini. Tunggu sebentar. Okey, just nak check, boleh ke nampak slide presentation saya? Boleh, slide nampak okey dan jelas di skrin. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada yang bahagia Datuk, tuan-puan hadirin sekalian. Okey. Terima kasih Dr. Muhammad Ehsan selaku moderator pada petang ini kerana membacakan CV kami sebentar tadi. Seperti mana yang telah kita rancang sebelum ini, pada hari ini saya akan menerangkan kepada tuan-puan hadirin sekalian berkenaan dengan garis panduan layanan cukai ke atas transaksi mata wang digital yang telah diterbitkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia pada 26 Ogos yang lalu. Namun sebelum itu, bagi pihak lembaga hasil, kami ingin mengambil kesempatan untuk kepada My Sekolah Kripto selaku penganjur webinar pada petang ini kerana sudi menjemput kami untuk sesi taklimat pada petang ini. Tidak lupa juga kepada bahagian pendidikan cukai Jabatan Khidmat Korporat yang membantu dari segi keurussiasaan
setia ataupun dari segi pelarasan, sesungguhnya kami pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sangat berbesar hati untuk memberikan taklimat berkenaan garis panduan yang telah dikeluarkan sebelum ini. Okey, so baiklah, tanpa membuang masa, mari kita teruskan sesi taklimat pada petang ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, pada hari ini kami akan menerangkan dan fokus kepada skop yang ada dalam garis panduan yang telah kita terbitkan. Namun sekiranya terdapat pertanyaan lain, kami akan cuba menjawab atau akan mengumpulnya serta akan menjawabnya pada kemudian hari. So, berikut adalah kandungan, sedikit berkenaan kandungan taklimat di mana terdapat 4 perkara ataupun 4 bab yang akan diterangkan di sepanjang taklimat pada hari ini. Pertama, saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan pengenalan tentang mata wang digital, ciri-ciri dan platform yang boleh digunakan dalam urus niaga mata wang digital di Malaysia. Dan yang kedua, yang merupakan bahagian yang sangat penting pada hari ini, iaitu layanan cukai ke atas transaksi mata wang digital, kerana ia akan melibatkan undang-undang percukaian dan juga sumber rujukan yang kita boleh rujuk, konsep utama, pertunjuk perdagangan ataupun badges of trade, serta layanan cukai berdasarkan situasi serta beberapa contoh yang berkaitan. Seterusnya, yang ketiga, berkenaan dengan cara perekodan mata wang digital. Bagaimana kita ingin merekod nilai mata wang digital ini? Berdasarkan nilai apakah yang kita akan gunakan berserta rekod apakah yang kita perlu simpan jika kita terlibat dalam urus niaga mata wang digital dalam konteks percukaian. Dan akhirnya, kita akan bersesi soal jawab di mana pengarah unit saya akan turut sama dalam sesi tersebut di akhir nanti. Okey? Baiklah, saya pasti anda semua tahu akan simbol bagi contoh mata wang yang saya paparkan ini. Ya, ia ialah Bitcoin, di mana salah satu mata wang digital yang terkenal. Okay. So dalam bab ini saya akan menerangkan secara ringkas sahaja berkenaan dengan mata wang digital. Okey. Saya pasti kalau kita merujuk kepada tafsiran daripada Suruhanjaya Security Malaysia melalui pemberitahuan undangan ataupun dikenali sebagai PUA 12/2009, mata wang digital merupakan satu representasi nilai yang direkodkan di atas satu ledger digital teragih sama ada bersecurity kriptografi atau selainnya yang berfungsi sebagai satu perantara pertukaran dan boleh ditukar dengan apa-apa wang termasuk melalui pengkreditan atau pendebitan sesuatu akaun. Okey. So manakala token digital pula memberi takrifan sebagai sesuatu representasi yang direkodkan di atas satu ledger digital teragih sama ada bersecurity kriptografi ataupun selainnya. Sebenarnya, mata wang digital dan token digital ini ditetapkan sebagai security oleh pihak Suruhanjaya Security Malaysia. Okey, berikut adalah contoh mata wang digital. Antara contoh-contoh yang saya ambil untuk tujuan taklimat pada hari ini seperti Bitcoin, Ethereum ataupun Ether, Ripple, Zcash, Litecoin, IOTA, NEO, Monero dan juga Dash. Sebenarnya pasaran saya rasa mata wang digital ini banyak lagi terdapat contoh-contoh di dalam pasaran. Dan saya yakin mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada memiliki salah satu mata wang ataupun mata wang digital tersebut. Okey, mari kita lihat ciri-ciri bagi mata wang digital pula. Okey. Seperti mana kita sedia maklum, mata wang digital ini menggunakan teknologi blockchain ataupun sebuah blok rantai yang dihubungkan dan dijaga melalui kaedah kriptografi. Teknologi ini sebenarnya dicipta oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 yang bertujuan sebagai satu ledger transaksi awam kripto wang Bitcoin. Berbanding dengan wang fiat, ianya dikeluarkan di mana bank wang fiat itu dikeluarkan dan diuruskan oleh bank pusat. Namun bagi mata wang digital, dianya beroperasi secara bebas ataupun desentralisasi dari bank pusat. Mata wang digital tidak bergantung kepada perantara seperti broker, bursa atau bank, hanya menggunakan kontrak pintar pada blok-blok yang telah dilombongkan. Mata wang digital juga sebenarnya boleh didagangkan setiap masa, 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun.
Okey, sehingga 17 Ogos 2002, berikut merupakan platform ataupun senarai platform aset digital yang berdaftar oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Yang pertama, Luno Malaysia Sdn Bhd, Tokenized Technology M Sdn Bhd, Synergy Dex Sdn Bhd dan juga MX Global Sdn Bhd. Namun, terdapat juga platform-platform pertukaran digital aset yang lain di pasaran yang tidak diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Okey, tamat sedikit informasi berkenaan dengan pengenalan tentang mata wang digital. Kini kita akan melihat kebahagiaan yang lebih penting dalam taklimat pada hari ini, iaitu layanan cukai ke atas transaksi mata wang digital. Pertama sekali, saya ingin merujuk kepada Undang-Undang Percukaian dan sumber rujukan yang terlibat bagi transaksi mata wang digital. Secara amnya, kebolehcukaian ke atas urus niaga mata wang digital di Malaysia adalah berdasarkan Seksyen 3 Akta Cukai Pendapatan 1967 ataupun ACP 1967. Dalam Seksyen 3 ini, ianya menjelaskan pendapatan mana-mana orang yang terakru di dalam atau diperoleh dari Malaysia atau diterima di Malaysia dari luar Malaysia adalah dikenakan cukai. Manakala Seksyen 4 ACP 1967 pula berkait dengan kelas-kelas pendapatan yang boleh dikenakan cukai seperti pendapatan perniagaan iaitu 4A, pendapatan penggajian 4B kecil, pendapatan dividen, faedah atau diskaun 4C, pendapatan sewa, royalti atau premium iaitu 4D, pencen, annuity atau bayaran berkala jatuh pada 4E kecil dan 4F kecil iaitu daripada apa-apa perolehan atau keuntungan yang tidak terjatuh di bawah mana-mana yang saya sebutkan di atas sebentar tadi. Manakala Seksyen 33 ACP 1967 pula menerangkan berkenaan dengan pendapatan larasan secara am, di mana secara ringkasnya ia melibatkan perbelanjaan atau potongan yang dibenarkan dalam mengira pendapatan larasan seseorang. Manakala Seksyen 39 pula berkait dengan potongan ataupun perbelanjaan yang tidak dibenarkan dalam menentukan pendapatan larasan seseorang. Dan akhir sekali, garis panduan layanan cukai ke atas transaksi mata wang digital telah diterbitkan oleh Lembaga Hasil pada 26 Ogos yang lalu, yang boleh dijadikan sebagai sumber rujukan dan panduan berkenaan transaksi mata wang digital. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, konsep utama yang kita perlu fahami dalam layanan cukai atas apa-apa transaksi ialah adakah sesuatu pendapatan tersebut bersifat hasil atau ianya bersifat modal. Ini adalah kerana pendapatan hasil akan dikenakan cukai di Malaysia, manakala pendapatan bersifat modal tidak dikenakan cukai di Malaysia. Manakala dalam segi perbelanjaan pula, jika perbelanjaan tersebut dibenarkan potongan cukai, ianya perlulah merupakan perbelanjaan yang bersifat hasil. Jika ia merupakan perbelanjaan bersifat modal, maka potongan cukai tidak dibenarkan. Baiklah, saya beri satu contoh yang mudah untuk saya terangkan berkenaan konsep utama ini. Apa itu pendapatan hasil? Saya berikan satu contoh mudah, iaitu untung daripada perniagaan. Itu adalah pendapatan hasil. Penerimaan gaji, pendapatan gaji, itu adalah penerimaan hasil. Pendapatan sewa, berikut adalah juga pendapatan yang bersifat hasil. Manakala contoh yang mudah bagi pendapatan modal ialah kita bagi contoh seperti keuntungan daripada pelupusan suatu aset. Contoh aset tu ialah kita dapat untung daripada penjualan kenderaan masuk dalam perniagaan ataupun keuntungan dari segi pelupusan bangunan dan sebagainya. Itu merupakan pendapatan yang bersifat modal. Okey. Manakala perbelanjaan bersifat hasil, saya bagi contoh mudah iaitu untuk kata bersifat hasil ni, contoh dalam perniagaan ataupun dalam suatu perniagaan itu, syarikat itu membayar gaji kepada pekerja syarikat ataupun dia membayar sewa premis yang digunakan dalam operasi syarikat ataupun dia berbelanja bil utility yang berkaitan dengan perniagaan. Berikut merupakan perbelanjaan bersifat hasil. Manakala perbelanjaan bersifat modal ialah contohnya ialah
pembelian kelengkapan pejabat, pembelian aset-aset seperti pembelian kenderaan dan juga contoh kalau kita ada membeli bangunan. Berikut merupakan perbelanjaan bersifat modal. Bagi layanan cukai yang dijelaskan dalam garis panduan yang kita telah terbit ni adalah berdasarkan peruntukan cukai yang sedia ada. Walaupun dalam kes di mana Malaysia mempunyai perjanjian pengelakan percukaian 2 kali iaitu PPPDK dengan negara rakan kongsi, maka PPPDK akan terpakai. Contoh PPPDK ini adalah simple di antara, saya ambil contoh di sini, di antara Malaysia dan juga Singapura, di mana kedua-dua buah negara ini menandatangani satu perjanjian cukai bagi tujuan untuk memberikan pelepasan cukai 2 kali atau kadar cukai yang khusus bagi sesuatu transaksi ataupun pendapatan. Garis panduan ini juga sebenarnya yang kita telah terbitkan terpakai kepada mana-mana orang yang memperoleh atau melupuskan serta terlibat dalam perniagaan mata wang digital, iaitu dari segi perdagangan, pelombongan, pertukaran mata wang digital. Seterusnya, kita lihat kepada petunjuk perdagangan. Tuan-tuan dan hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, dalam menentukan sama ada transaksi mata wang digital tersebut tergolong daripada kategori yang dicukaikan, ianya perlu dilihat melalui petunjuk perdagangan. Petunjuk perdagangan seperti motif mencari keuntungan, sifat aset dan perubahan pada aset adalah dipertimbangkan semasa menentukan sama ada keuntungan tersebut boleh dikenakan cukai. Saya mengambil contoh yang pertama iaitu sebagai sifat subjek. Penjelasan di sini merujuk kepada sifat aset ini merujuk kepada sifat mata wang digital yang sedang dibeli dan dijual. Mata wang digital boleh dianggap sebagai subjek perdagangan apabila ianya dibeli dalam kuantiti yang banyak. So maksudnya di sini sekiranya mungkinlah kata kita membeli satu mata wang itu dalam kuantiti banyak dan kita memang nak buat satu perdagangan, so maka ini tertakluk ataupun dia mungkin boleh dikenakan cukai pendapatan. Kita pergi kepada yang kedua, tempoh pemilikan. Ianya merujuk kepada tempoh pegangan mata wang digital tersebut. Lebih pendek tempoh pegangan, lebih besar kemungkinan ianya akan dianggap sebagai dipegang untuk perdagangan. Okay, so sebaliknya lebih lama kita kata satu pemilikan mata wang itu, mungkin ianya merujuk kepada sifat peluaran di mana dia tidak ingin untuk diperdagangkan dengan cepat. Yang ketiga, kekerapan transaksi. Ini merupakan salah satu petunjuk yang penting, ya, di mana kekerapan transaksi yang tinggi bagi urus niaga mata wang digital yang serupa adalah lebih menunjukkan sifat perdagangan berbanding transaksi terpencil, di mana dalam satu transaksi tersebut, contohnya pembeli, membeli ataupun membuat transaksi mata wang digital yang kerap, di mana mungkin setiap hari, setiap bulan dan sebagainya, ianya menunjukkan dan dia juga dalam masa sama menjual juga mata wang tersebut. So ianya ada menunjukkan sifat di mana dia ingin menjual ataupun berdagang bagi mata wang tersebut dan ianya boleh tertakluk pada cukai. Bagi kerja-kerja tambahan, ianya merujuk kepada kerja tambahan yang dilakukan pada mata wang digital untuk menjadikannya lebih boleh dipasarkan atau usaha tambahan dilakukan untuk mencari atau menarik pembeli. Jika ini dilakukan, besar kemungkinan pelupusan berikut akan dianggap sebagai perdagangan. Di mana dalam segi ini, dia ada kerja-kerja yang membolehkan ianya mata wang digital yang dibeli itu boleh dipasarkan ke nilai yang lebih tinggi dan sebagainya. So, ia akan boleh menjurus kepada keboleh cukaian bagi mata wang tersebut. Keadaan-keadaan realisasi, di mana sesetengah keadaan kurang berkemungkinan menunjukkan perdagangan. Contohnya, syarikat terpaksa menjual mata wang disebabkan pemerolehan wajib ataupun keperluan wang tunai yang mendesak secara tiba-tiba atau mungkin ancaman perampasan oleh pengutang. Dan seterusnya, saya pergi kepada motif. Ini juga salah satu petunjuk perdagangan yang sangat penting, di mana ia merujuk kepada sama ada terdapat niat untuk berdagang pada masa perolehan mata wang digital tersebut. Jika seseorang itu melakukan aktiviti dengan cara perniagaan seperti membangunkan rancangan perniagaan, menyediakan rekod perkawanan
dengan teratur dan mengiklankan perniagaan mata wang tersebut, niat pastinya adalah untuk menjalankan perniagaan mata wang. So, dari segi sudut situ, pendapatan yang diterima tersebut boleh dikenakan ataupun untung yang diterima daripada transaksi tersebut boleh dikenakan cukai pendapatan. Seterusnya, cara pembiayaan. Ini merujuk kepada cara pembelian mata wang digital itu dia biayai. Mungkin pembiayaan jangka pendek lebih menunjukkan perdagangan daripada pembiayaan jangka panjang. Kita juga akan lihat kedudukan kewangan syarikat dan keupayaan untuk memegang mata wang digital juga akan diambil kira dari segi sudut cara pembiayaan. Dan akhir sekali, faktor-faktor lain termasuk sama ada terdapat sebarang kajian kebolehsanaan ataupun keberkesanan yang dijalankan, ketersediaan dokumentasi atau bukti-bukti yang lain yang ada dengan syarikat yang menunjukkan hasratnya berkenaan dengan mata wang digital. So berikut adalah kata 8 contoh yang telah kita jadikan sebagai petunjuk perdagangan ataupun badges of trade dalam menentukan sama ada transaksi yang melibatkan mata wang digital ini boleh dikenakan cukai ataupun tidak boleh dikenakan cukai. Baiklah, kita pergi kepada layanan cukai yang seterusnya, di mana berikut adalah layanan cukai berkenaan dengan transaksi khusus tersebut ataupun transaksi khusus tertentu yang melibatkan mata wang digital. Yang pertama, menjalankan perniagaan mata wang digital atau menggunakan mata wang digital dalam perniagaan. Perdagangan ataupun perniagaan mata wang digital. Perniagaan yang membeli dan menjual mata wang digital dalam perjalanan biasa, mereka akan dikenakan cukai ke atas keuntungan yang diperoleh dari perdagangan tersebut. Sebarang perbelanjaan yang dilakukan dalam menghasilkan pendapatan bercukai adalah tidak dia adalah ditanggung. Sekali ya, sebarang perbelanjaan yang dilakukan dalam menghasilkan pendapatan bercukai atau kerugian yang ditanggung daripada aktiviti perniagaan mata wang boleh dibenarkan potongan cukai. Dan dari segi simpelnya, kalau kita lihat sini, mata wang tersebut sebenarnya dijadikan sebagai stok dagangan. So maknanya adalah perniagaan mata wang digital tersebut. So keuntungan daripada hasil daripada jualan mata wang tersebut boleh dikenakan cukai, maka kerugian yang diperolehi juga kita benarkan sebagai potongan cukai. Okey, kita pergi kepada contoh. Kalau kita nak lihat kepada konsep perniagaan mata wang digital ni, kita pergi kepada contoh. Contoh satu. Kita beranggapan MBC Sdn Bhd menjalankan perniagaan membeli dan menjual mata wang digital. Okey, so pada Januari 2021 syarikat tu beli 100 unit Bitcoin contohnya, iaitu salah satu mata wang digital, dan pada hujung tahun 2021 tu syarikat Embassy ini dia jual 50 unit mata wang, mungkin mata wang yang lain juga, tapi disebabkan Embassy ini menjalankan perniagaan membeli dan menjual, so mungkin banyak jenis mata wang yang dipegang oleh syarikat tersebut. So keuntungan daripada penjualan mata wang digital tersebut boleh dikenakan cukai. So, jikalah syarikat tersebut mengalami kerugian, jangan risau, kerugian tersebut boleh dibenarkan sebagai potongan cukai. Okey, so contohnya sangat mudah. Kita pergi kepada perlombongan mata wang digital. So, mana-mana orang yang menjalankan perniagaan perlombongan atau menjalankan aktiviti perlombongan dengan motif untuk mencari keuntungan adalah tertakluk kepada cukai pendapatan yang berdasarkan peruntukan yang sedia ada. Perbelanjaan yang berkaitan dengan perniagaan boleh dibenarkan potongan juga, iaitu dan kerugian ditanggung juga akan dibenarkan. Walaupun kebolehcukaian terhadap keuntungan pelombong dan pelupusan token pembayaran akan bergantung kepada sama ada keuntungan itu adalah bersifat modal atau hasil. Tapi kita akan lihat juga adakah ianya memenuhi berdasarkan petunjuk perdagangan yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Seseorang pelombong juga boleh diupah untuk melombong dan menerima token pembayaran bagi pihak orang lain, iaitu pelanggan. So kalau kata yuran yang diterima oleh pelombong untuk menyediakan perkhidmatan itu sebenarnya boleh dikenakan cukai. Kita pergi kepada yang transaksi khusus yang ketiga, iaitu di mana menerima dan membayar untuk transaksi perniagaan dalam mata wang digital. Secara umumnya, perniagaan yang menerima mata wang digital sebagai perniagaan yang menerima mata wang digital sebagai
satu pembayaran untuk barangan atau perkhidmatan, hendaklah merekodkan jualan berdasarkan ringgit Malaysia Sdn Bhd. Maafkan saya, ringgit Malaysia, RM. Perkara yang sama adalah terpakai bagi pembelanjaan dan pembelian aset oleh perniagaan. Dalam situasi di mana urus niaga dipersetujui berdasarkan bilangan mata wang digital, nilai barang yang dijual atau dibeli atau kontrak perkhidmatan adalah ditentukan berdasarkan nilai mata wang pada titik urus niaga. So maksudnya, apa-apa transaksi perniagaan dalam mata wang digital ini, kalau di Malaysia, kita akan rekodkan dalam ringgit Malaysia, RM. Dan kita nak tengok nilai mata wang tersebut, kita tengok juga pada titik urus niaga pada transaksi tersebut. So kita pergi juga kepada contoh bagi situasi tersebut. Kita lihat pada contoh 2. Encik Fayat, dia ingin menonton satu perlawanan bola sepak di Stadium Bukit Jalil. Mungkin perlawanan mungkin bola sepak tempatan maupun antarabangsa. So beliau beli tiket bola sepak tersebut menggunakan mata wang digital. Contoh saya beri di sini, dia boleh guna pakai Bitcoin. Event Link Company Sdn Bhd sebagai penganjur, dia menerima dan bersetuju menerima bayaran tiket dalam bentuk mata wang digital. So mata wang digital yang diterima untuk harga tiket dalam hendaklah direkodkan dalam RM dan juga hendaklah diiktiraf sebagai jualan oleh company Event Link Sdn Bhd. Okey, so kita pergi kepada transaksi yang keempat di mana pembayaran gaji dan upah kepada pekerja dalam mata wang digital. So yang ini merupakan nak kata satu era barulah di mana biasanya mungkin pekerja-pekerja ini menerima gaji terus dari dalam wang fiat ataupun dalam mata wang yang biasa sedia ada seperti ringgit Malaysia. Namun boleh jadi selepas ini pembayaran gaji itu boleh dibayar dalam mata wang digital. So apabila gaji dan upah dibayar menggunakan mata wang digital, bayaran tersebut boleh dibenarkan potongan kepada perniagaan sebagai perbelanjaan, di mana pihak pekerja juga perlulah melaporkan pendapatan yang diterima, dan pihak majikan juga perlulah melaporkan ataupun membayar PCB ataupun buat potongan PCB kepada Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia sekiranya gaji ataupun pendapatan yang dibayar oleh syarikat itu kepada pekerja tersebut tertakluk ataupun layak dikenakan cukai. So nilai dan gaji ataupun nilai gaji dan upah adalah berdasarkan kontrak pekerjaan dan nilai perkhidmatan pekerjaan yang dilaksanakan. So ini pun kita akan pergi kepada contoh supaya kita nampak lebih jelas sedikit. Okey, kita pergi pada contoh 3. Encik Wong menandatangani kontrak pekerjaan dengan Capital Blockchain Sdn Bhd, di mana Encik Wong ni adalah pekerja. Capital Blockchain Sdn Bhd merupakan suatu majikan. Dalam kontrak tersebut, gaji akan dibayar menggunakan mata wang digital. Ya, bersamaan dengan ambil contoh di sini 10,000 sebulan. Agak banyak kan? Dan contoh juga saya ambil dia gunakan juga Bitcoin. Okay. So dari sudut sini di mana terdapat dua tanggungjawab kita dapat lihat di sini daripada kedua-dua pihak, daripada segi pekerja itu yang menerima gaji dan juga pihak majikan yang dia membayar gaji. Maksud saya di sini ialah di pihak pekerja 10,000 sebulan ni kalau kita kalikan dengan setahun nak dekat RM120,000 sebulan. So maka pendapatan tersebut akan dikenakan cukai pendapatan. So tanggungjawab majikan ialah untuk membuat potongan PCB daripada pihak pekerja dan meremitkan ataupun membayar potongan tersebut kepada lembaga hasil. So tugas pekerja bila sampai tempoh untuk melaporkan, iaitu biasanya untuk pendapatan penggajian lah, saya ambil contohlah kata bulan April setiap tahun. So pekerja tersebut perlu melaporkan pendapatan gaji yang diterima walaupun dalam bentuk mata wang digital disebabkan nilai dia merupakan 10,000 sebulan kepada lembaga hasil. Manakala setiap bulan juga sebelum ini pihak syarikat Capital Blockchain perlulah membayar ataupun remit potongan PCB yang telah dipotong daripada gaji Mr. Wong tadi kepada lembaga hasil setiap bulan.
Ini maknanya tanggungjawab tu bukan pada satu pihak, sebenarnya kedua-dua pihak juga memainkan peranan dalam memastikan bayaran cukai telah dilaksanakan. Okey. So kita pergi kepada transaksi yang seterusnya, iaitu pelaburan mata wang digital. Okay. Pelaburan seseorang dalam mata wang digital atau token digital dianggap sebagai aktiviti perniagaan orang itu jika aktiviti tersebut berterusan, bersistematik, aktif, mempunyai ataupun membawa risiko kewangan dan juga yang paling penting ialah bertujuan untuk mengaut keuntungan. Manakala pelaburan yang bersifat modal, di mana perniagaan membeli mata wang digital tersebut mungkin hanya untuk satunya yang tidak secara tidak aktif, mungkin pembelian mata wang tersebut juga untuk jangka masa yang panjang, tiada pengenaan cukai ke atas keuntungan modal di Malaysia dan mungkin pendapatan tersebut tidak perlu dilaporkan. So kita juga lihat contoh daripada transaksi pelaburan mata wang digital ini daripada contoh 4. Pelaburan bersifat modal. Puan Siti, saya ambil sebagai contoh, Puan Siti membeli 1 unit mata wang digital pada nilai RM15,000 untuk tujuan pelaburan. Namun selepas 3 tahun, beliau menjual semula mata wang yang telah beliau beli itu tersebut dengan harga RM30,000. Memandangkan nilai beliau dapati nilai mata wang tersebut, mata wang digital tersebut meningkat. So ini adalah mungkin kata dia pun nak lupuskanlah ataupun nak jual. So dari sudut tersebut, berdasarkan situasi atau contoh ini, keuntungan tersebut merupakan keuntungan modal dan tidak tertakluk pada cukai pendapatan. Okay. Berbanding dengan pelaburan bersifat hasil, Encik Ali dia membeli mata wang digital pada nilai RM10,000 untuk tujuan pelaburan. Namun secara aktifnya beliau mula membeli dan menjual mata wang digital tersebut dan menghasilkan keuntungan. Beliau juga telah merekodkan transaksi tersebut secara teratur dan rekod yang berkaitan dengan pembelian ataupun jual beli tersebut telah disimpan dengan sempurna. Mungkin di sini seperti yang saya telah terangkan tadi, ada wujud sedikit berdasarkan petunjuk-petunjuk perdagangan tadi, ada sikit motif-motif ataupun kerja-kerja yang dilakukan, penyimpanan rekod sebagainya, adalah dari segi sudut sini, keuntungan daripada hasil pelupusan ataupun produk tersebut mungkin dikenakan cukai. Okay? Dia jadi keuntungan hasil. Kita pergi kepada seterusnya, iaitu perolehan semata-mata dan pelupusan mata wang digital. Apabila seseorang membeli mata wang digital seperti Bitcoin dan Ether dan sebagainya, hanya semata-mata sebagai sebahagian atau pembayaran penuh bagi mana-mana barangan dan perkhidmatan, keadaan itu tidak menimbulkan percayaan. Pelupusan semata-mata bagi mata wang digital yang dipegang sebagai pelaburan dianggap sebagai realisasi pelaburan. Oleh itu, pendapatan yang diterima tidak dikenakan cukai. Dari sudut sini kita akan lihat juga bagaimana kita boleh kaitkan dengan contoh bagi pemerolehan semata-mata dan pelupusan mata wang ini. Kita rujuk kepada contoh, Encik Adam ingin menghadiri persembahan di Istana Budaya. Penganjur pula menawarkan diskaun sebanyak 20% daripada harga tiket jika pembayaran dibuat menggunakan mata wang digital. So, kalau kita beli tiket pakai mata wang digital, kita dapat diskaun. So, of course, siapa yang tak nak ambil diskaun? So, Cik Adam pun kata, okay, better kita beli menggunakan mata wang digital. So, kita boleh dapat diskaun. Cik Adam membeli mata wang digital jenis A ataupun kita panggil Bitcoin dan sebagainya bersamaan dengan harga tiket diskaun, contohlah kata RM250 dan membayarnya kepada penganjur. Maka dalam contoh ini, ia merupakan pembelian dan pelupusan semata-mata. Maksud di sini, Encik Adam semata-mata dia beli mata wang digital tersebut, lepas dia dah beli, dia pun lupuskan dengan membayarkan kepada pihak penganjur untuk beliau mendapatkan 20% diskaun. So yang ini dalam keadaan ini, pendapatan tersebut adalah tidak tertakluk pada cukai pendapatan. Namun, sebarang pelupusan token pembelian dalam situasi ini masih tertakluk atau mungkin masih tertakluk kepada cukai pendapatan jika pihak LHDNM mendapati bahawa niat pembelian adalah berdasarkan dengan
perdagangan ataupun terdapat sebarang tujuan menghasilkan pendapatan yang lain. So, dia taklah pakai pada tu. Kita akan lihat juga sekiranya ada unsur-unsur yang berkaitan dengan niat pembelian ataupun perniagaan yang berunsur perdagangan, dia boleh jatuh kepada pendapatan cukai. Seterusnya kita pergi kepada yang ketujuh, iaitu menerima mata wang digital hasil daripada agihan atau pecahan percuma. Seseorang boleh menerima mata wang digital secara percuma sebagai alat promosi atau pemasaran ataupun pecahan mata wang digital sedia ada seperti airdrop dan hard fork. Sebenarnya token ini bukanlah pendapatan kepada penerima. Oleh itu, cukai tidak dikenakan semasa penerimaan. Walau bagaimanapun, perkara atas mungkin tertakluk kepada cukai pendapatan jika token diberikan sebagai pertukaran barangan atau perkhidmatan tertentu. Keuntungan daripada perupusan token ini pada masa hadapan juga akan dikenakan cukai jika keuntungan itu bersifat hasil. Kita pergi kepada seterusnya, iaitu pertukaran mata wang digital. Kebolehan cukai yang ke atas keuntungan atau kerugian daripada penukaran satu mata wang digital kepada mata wang digital yang lain akan bergantung sama ada mata wang digital itu adalah bersifat hasil ataupun bersifat modal. Dan seterusnya, sama ada keuntungan atau kerugian yang timbul daripada penukaran itu adalah bersifat hasil ataupun bersifat modal. So, kita akan tengok jugalah maksudnya dari segi sini, adakah pertukaran mata wang tersebut dia boleh menjadi ataupun jatuh kepada keuntungan dalam pendapatan hasil ataupun dia boleh jatuh kepada keuntungan bersifat modal. Okey, saya rasa saya dah terangkan mengenai perkara yang penting di mana kita perlu tahu berkenaan dengan layanan percukaian ke atas transaksi mata wang digital. So kita akan lihat seterusnya berdasarkan dan saya juga telah berikan contoh-contoh yang telah saya bincangkan. Tapi saya juga ingin menjelaskan di sini bahawa contoh-contoh yang diberikan tu hanyalah sebagai contoh untuk tujuan pemahaman. Namun dalam situasi yang sebenarnya setiap fakta dan kes perlu disemak dan diteliti oleh pihak lembaga hasil dalam memberikan sebarang pandangan lanjut ataupun penentuan lanjut. Okay, so kita akan tengok the real case dan sebagainya, kita akan tengok the fact and the case. Okay, seterusnya saya akan berkongsi ataupun menerangkan berkenaan dengan perekodan mata wang digital. So dari sini sudutnya ini kita akan membincangkan atau kita kupas lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana kita nak merekodkan mata wang digital itu lebih-lebih lagi dalam perniagaan. Mari kita lihat. Okey, kita lihat cara perekodan yang pertama, iaitu kos pemerolehan. Untuk tujuan percukaian, kos pemerolehan mata wang digital mesti ditentukan. Yang pertama, yang saya katakan tadi, mesti direkodkan dalam ringgit Malaysia, RM. Oleh kerana mata wang digital dianggap sebagai aset tidak ketara untuk tujuan percukaian, mana-mana mata wang digital dalam milikan syarikat itu perlu juga dinilai dari segi kita panggil dalam ringgit Malaysia terlebih dahulu. Manakala kos pemerolehan mata wang digital kita akan tentukan berdasarkan prinsip masuk dahulu, keluar dahulu ataupun first in, first out, FIFO. Okay. Dan jika kos pemerolehan aset semasa tidak dapat ditentukan, mata wang digital akan dinilai menggunakan nilai saksama. Apakah itu nilai saksama? Iaitu pada kadar yang berkuat kuasa pada hari transaksi dan berdasarkan pertukaran mata wang digital yang boleh diterima dan boleh disahkan. Okey, so of course kita kena tahu ataupun kita kena tengok contoh dia macam mana. Okey, bagi prinsip masuk dahulu, keluar dahulu, FIFO. Berikut merupakan ringkasan dan contoh berkenaan dengan perekodan FIFO. Saya ambil contoh sebagai sebuah syarikat ada membeli dan menjual mata wang digital sebagai sebahagian daripada perniagaannya. Dalam contoh ini saya ambillah kata mata wang digital A pada tahun 2020. Pada 1 bulan 9 2020, syarikat sebut membeli 500 unit mata wang digital A dengan harga RM10,000 seunit. Maka kalau kita kira dia akan jadi 5 juta. Pada 1 bulan 10 tahun 2020 pula, syarikat membeli lagi unit mata wang digital sebanyak 300 unit
Tapi harga dia mungkin dah meningkat. So harga seunit dia menjadi 15,000 unit. So harga total cost ni menjadi 4.5 juta. Dan pada 1/11 tahun 2020, syarikat menambahkan lagi pembelian unit mata wang digital dengan membeli sebanyak 700 unit. Tapi harga dia mungkin di pasaran naik turun, sekali ini dia turun kepada 5,000 unit. So harga kos dia jadi 3.5 juta. So in total stok dagangan ataupun stok mata wang digital yang ada di dalam syarikat tersebut sebanyak 1,500 unit. Manakala nilai dia bila kita campur-campur jadi 13 juta. So dalam prinsip FIFO atau FIFO, dengan anggapan tiada bukti lain unit yang dijual, so pada 1 hari bulan 1 2021, mungkin syarikat tahu yang harga semasa dah meningkat. Dia beli kos 10,000, 15,000, jatuh 5,000. Tiba-tiba bila 2021, harga semasa dah jadi RM20,000 seunit. So bagi sebuah perniagaan mesti nak untung. So dia pun melupuskan ataupun menjual 600 unit daripada stok yang sedia ada itu dengan harga seunit ni 20,000. So menjadikan dia punya pendapatan bagi jualan tersebut ialah 12 juta. Dan of course kita akan tahu daripada dari segi kos tu kita nak ambil kira macam mana. So di sinilah kita menggunakan FIFO tersebut, di mana kita akan ambil 500 unit yang telah dibeli pada 1/9 tahun 2020 tu dengan harga 10,000. Kita akan ambil juga 100 unit daripada 1/10 2020. So menjadikan total kos pemulihan tu menjadi 6.5 juta dan syarikat memperoleh keuntungan sebanyak 5.5 juta. So di sinilah kalau tuan-tuan dan hadirin, tuan-tuan perempuan hadirin nampak prinsip FIFO itulah. So pentingnya perekodan mata wang ni bagi membolehkan tuan-puan satu tahu dari segi keuntungan dan sebagainya, dari segi pencukaian juga adalah mudah. Okey. So apa akan jadi apabila mata wang digital tu tanpa nilai yang diterbit ataupun direkodkan tanpa nilai? So jika mata wang digital diterima sebagai pertukaran untuk harta atau perkhidmatan dan mata wang digital itu tidak didagangkan pada mana-mana pertukaran mata wang digital dan tidak mempunyai nilai terbitkan, maka nilai saksama mata wang digital yang diterima adalah sama dengan nilai saksama harta atau perkhidmatan yang ditukar dengan mata wang digital apabila transaksi berlaku. Di sini seperti yang saya terang tadi, nilai saksama tersebut ialah nilai pada kadar yang kuat kuasa pada hari transaksi dan berdasarkan pertukaran mata wang digital yang boleh diterima dan boleh disahkan. So kita akan lihat sebelum itu berkenaan dengan penyimpanan rekod. Okay. So dalam bahagian ini kita menggunakan pakai Seksyen 82 Akta Cukai Pendapatan 1967 di mana kewajipan untuk menyimpan rekod-rekod dan memberi resi-resi yang berkaitan. So adalah sangat penting bagi pemain-pemain ataupun pembeli-pembeli ataupun peniaga-peniaga yang menjalankan ataupun ingin terlibat dalam transaksi mata wang digital ini untuk memastikan mereka menyimpan rekod yang teratur. Ini bagi memudahkan pihak-pihak berkuasa ataupun seperti lembaga hasil untuk membuat semakan sekiranya perlu, di samping ini dapat memastikan rekod-rekod disimpan yang terbaik dan mudah untuk pembayar cukai itu untuk membuat pelaporan cukai di masa hadapan. So pentinglah penyimpanan rekod ni sebenarnya. So merujuk kepada Seksyen 82 yang saya telah bacakan tadi, di mana ia menerangkan bahawa tiap-tiap orang yang menjalankan perniagaan hendaklah menyimpan rekod yang mencukupi bagi membolehkan pendapatan atau kerugian perniagaan atau kelebihan ditentukan dengan mudah. So maknanya macam saya cakap tadi, penting untuk menyimpan rekod ini bagi memudahkan kedua-dua belah pihak, pembayar cukai dan juga pihak otoriti yang berkaitan. Okay. So di sini kita boleh lihat transaksi-transaksi yang perlu ataupun rekod-rekod yang perlu simpan seperti jenis transaksi termasuk white paper, apa-apa paper yang berkaitan dengan mata wang digital tersebut simpan. Mungkin ada kontrak dan sebagainya kan. So kena simpan dokumen tersebut untuk tujuan pencukaian ataupun apa-apa tujuan berkaitan. Dan yang kedua, kita kena rekod simpan juga nilai mata wang dalam talian sebab kita mostly nama pun mata wang digital, so kebanyakan transaksi-transaksi ini dilakukan dalam talian. So pentingnya pembayar cukai itu untuk
merekodkan nilai mata wang dalam talian, lebih-lebih lagi pada nilai transaksi ataupun pada nilai titik urusan tersebut. Yang ketiga ialah tarikh transaksi. Tarikh transaksi pun penting sebab terutamanya dari segi penyimpanan stok. Macam saya katakan tadi, ini bagi memudahkan pembayar cukai itu untuk mengetahui stok mata wang digital yang telah dibeli itu bila dia beli dan sepatutnya dia dilupuskan terlebih dahulu mengikut prinsip FIFO, ataupun tarikh transaksi penting apabila di hujung tahun, apabila mungkin sebuah syarikat nak tahu berapa stok yang dia ada pada tahun tersebut. So tarikh transaksi itu penting untuk direkodkan. So dari segi yang ketiga, nama pihak lain di mana ia menunjukkan maklumat-maklumat yang berkaitan sekiranya ada pihak-pihak yang membeli ataupun menjual. So kita perlukan juga maklumat-maklumat tu untuk tujuan rekod. Apabila sekiranya mungkin kita nak tahu daripada mana dan siapa sebenarnya, so nama-nama pihak tersebut atau maklumat tersebut telah sedia ada dan disimpan dengan baik oleh pembayar cukai. Of course, resit dan pembelian ataupun pemindahan mata wang itu perlu simpan. Ini bagi membolehkan kita tahu bahawa setiap transaksi yang kita buat itu ada bukti. Resit memang sangat penting. Dan seterusnya, rekod pertukaran. Rekod pertukaran juga penting sebab kadang-kadang saya telah berkatakan tadi ada pemindahan mata wang berlaku, kan? Sama ada nilai tanpa nilai dan sebagainya. So rekod pertukaran bagi mata wang digital tersebut perlu disimpan oleh pembayar cukai. Dan rekod-rekod lain seperti ejen, wallet key, software yang digunakan, semua tu mesti juga disimpan oleh pihak pembayar cukai bagi membolehkan sekiranya ada query ataupun ada apa-apa maklumat lanjut yang diperlukan, kita boleh berikanlah. So memang sangat penting. Dan juga penyata bank. Of course, penyata bank ni penting di mana kita menggunakan mata wang tersebut, mungkin contohnya pembelian menggunakan wang fiat dan sebagainya. So mesti kena ada penyata bank yang menunjukkan ada transaksi yang wujud itu, terutamanya transaksi tersebut melibatkan perniagaan. So mudah untuk pihak syarikat ataupun pihak pembayar cukai sendiri untuk merekod, dan juga sekiranya pihak berkuasa ingin melakukan sematkan, boleh dibuktikan dengan jelas daripada sumber dan sebagainya. Okay? Dan akhir sekali, resit-resit dan juga invoice pembelanjaan pembelian. Ini juga adalah terpakai bagi peniaga-peniaga yang ingin menjalankan mata wang digital. Kita tahu seperti biasa kalau perniagaan-perniagaan runcit atau syarikat sebagainya, mereka ada resit-resit pembelian ataupun macam saya kata tadi, perbelanjaan-perbelanjaan untuk hasil di mana dia menjalankan perniagaan. Begitu juga bagi peniaga mata wang digital, mereka juga perlu menyimpan resit-resit dan juga invoice berkaitan dengan perbelanjaan perniagaan bagi membolehkan contohlah kata mungkin kos yang terlibat dari segi pengoperasian dan sebagainya itu mungkin lebih tinggi daripada untung. So mungkin rugi. So pentinglah kena ada resit invoice bagi membolehkan kita tahu perbelanjaan tersebut tu memang khusus dan semata-mata dalam perniagaan. Okay. Alright. So saya rasa saya dah telah terangkan banyak perkara-perkara terlebih pada hari ini, pada webinar hari ini, terutamanya berkenaan dengan garis panduan layanan cukai atas transaksi mata wang digital. So kini saya nak kata sekian pembentangan saya pada hari ini, dan saya akan membukalah laluan ataupun pas balik kepada Encik Moderator, Encik Ehsan, Dr. Ehsan, untuk dibuka kepada pihak yang berkaitan ataupun kepada penonton-penonton. Okay. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Ahmad Faiz atas huraian yang saya kira cukup padat, cukup lebar berkaitan dengan percukaian kripto. Kiranya untuk orang Malaysia ni kira macam kali pertama lah kita dengar pasal crypto tax kat Malaysia ni. Dan banyak sebenarnya persoalan yang telah dirungkai, khususnya bila orang tanya, ni trading ke ni saving? Tu yang semua orang saya tanya, puluh-puluh mesej yang kita dapat tu soalan dia. Dan konklusi kita boleh dapat ada 8 komponen yang diambil, iaitu volume, frekuensi, buku rekod, tujuan dan yang sebagainya. Jadi bahasa mudah saya boleh kata kat situ, dia tidak ada clear cut nak kata trading ataupun trading ataupun saving. Dia akan melihat kepada case dan case.
Cuma kat sini ada beberapa soalan. Sebenarnya kami dapat lebih daripada 50 soalan secara pasif dan sekarang dah ada 12 soalan dalam queue kat sini, 11 masih lagi tak berjawab dalam online session. Kita akan ambil hanya 10 soalan untuk kita bincangkan kat sini. So soalan yang pertama yang saya kira agak penting adalah bagaimana dengan kaedah ataupun tata cara percukaian bagi penggunaan laman-laman digital asset exchange yang tidak beroperasi di dalam negara. Contohnya, saya tak nak sebutlah, yang bermula dengan huruf B, yang bermula dengan huruf K, yang bermula dengan huruf H, khususnya yang telah pun disenarai alert list oleh Security Commission. Adakah masih perlu bayar cukai dan macam mana proses pembayaran cukai tersebut? Jadi saya bukalah pada Datuk Syafizan dengan Encik Ahmad Faiz untuk uraikan perkara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Saya tadi tengok Q&A, ada 11 yang saya dah jawab. Makin banyak soalan yang masuk. Jadi kepada soalan yang ditanya oleh Dr. Ihsan tadi, okey, kita tahu DEX di Malaysia yang diluluskan oleh yang berdaftar dengan SC ada 4 setakat yang dalam pengetahuan saya lah. Tapi yang tadi yang sebut B, A itu semua pun memang banyak juga yang pedagang-pedagang mata wang kripto di Malaysia yang menggunakan platform-platform yang tidak berdaftar dengan SC. Jadi penentuan sama ada keuntungan itu dikenakan cukai ataupun tidak, dia bukanlah terletak kepada platform apa yang kita guna. Dia bergantung kepada sama ada keuntungan tersebut bersifat hasil ataupun tidak. Dan di mana keuntungan tersebut dihasilkan. So contohnya ada pedagang mata wang kripto yang tinggal di KL, mempunyai semua kemudahan untuk menguruskan jual beli kripto di KL, tetapi berdagang menggunakan platform yang berada di negara luar, contoh macam di Jepun dan sebagainya. Jadi pendapatan yang dihasilkan daripada jual beli kripto tersebut dianggap dihasilkan di Malaysia. Kerana pengurusan dan pengurusan kepada jual beli kripto itu dilakukan di Kuala Lumpur. Okey, so apabila kita dah tentukan bahawa pendapatan itu terbit di Malaysia, kita pergi kepada persoalan yang kedua, sama ada pendapatan tersebut bersifat hasil ataupun bersifat modal. So dia akan pergi balik kepada tadi apa yang Cik Ahmad Faiz terangkanlah, badges of trade tu. Sekiranya ada ciri-ciri badges of trade, pendapatan tersebut adalah bersifat hasil, maka dia perlu dibayar cukai di Malaysia. Okey. Terima kasih Encik Datuk Ahmad Syafizan atas penerangan tadi. Jadi saya nak masuk kepada soalan yang kedua. Saya seorang pengguna Easy Hasil. Saya suka Easy Hasil ni. Kita klik dapat semua dia punya result. Tapi kripto kita pun tak tahu berapa nak bayar cukai. Ada tak perisian atau software daripada LHDN untuk kita buat kiraan crypto tax, atau boleh ke kita buat temu janji ke dengan LHDN untuk buat kiraan? Okey. Saya rasa aktiviti kripto ni adalah satu aktiviti yang sama je dengan perniagaan-perniagaan yang lain. Cuma mungkin dia dalam bentuk bukan dalam bentuk RM. So dia dalam bentuk kripto. So basically apa yang paling penting adalah bagaimana kita nak menentukan, sebab kita kena ingat bahawa kripto masih belum legal tender in Malaysia. Jadi tadi pun saya tengok ada soalan tentang bagaimana kita nak bayar cukai menggunakan kripto dan sebagainya. So itu adalah di peringkat polisi. So hari ini kita tak boleh nak jawab benda tu sebab di peringkat polisi sama ada kripto ni boleh diterima sebagai satu mode of payment dan sebagainya. Itu adalah isu polisi yang pihak LHDN tidak boleh memberi sebarang komen pada peringkat ini. Tetapi berkenaan dengan software, saya rasa dia adalah satu pengiraan cukai yang biasa. Cuma yang paling penting adalah kita nak menentukan berapa nilai kripto tu dalam bentuk RM.
Pada tarikh transaksi itu, kalau kita beli pada tarikh transaksi tertentu, okay, what is the value of RM at that point of time? Kemudian kalau kita jual, berapa dia punya nilai, dan kita boleh kira berapa dia punya keuntungan. So nak kata ada satu software yang spesifik untuk pengiraan kripto ni pada masa sekarang ni tak ada. Yang saya tahulah. So mungkin kot this is a chances for sekolah kripto untuk develop satu software yang yang boleh digunakan untuk pedagang-pedagang mata wang kripto ni dalam bentuk yang lebih mudah untuk dia orang menaksir dia orang punya keuntungan tersebut. So dia kena ingat apabila kita bercakap soal kripto ni, pertama sekali adalah kita nak mentaksir berapa jumlah keuntungan dan kerugian yang kita dapat daripada jual beli kripto tu dalam bentuk RM. Dalam bentuk RM, bukan dalam bentuk kripto, dalam bentuk RM. Kemudian selepas kita dapat jumlah tu, baru kita nak lihat sama ada ianya bersifat hasil ataupun bersifat modal. Kalau ianya bersifat hasil, kena lapor. Tadi ada soalan tanya, kalau dia not revenue in nature, kalau not revenue in nature, you tak payah lapor. Tak ada keperluan untuk you lapor kalau perkara tersebut tak layak dikenakan cukai. Kalau layak dikenakan cukai, you kena lapor. Tetapi you simpan all the documents. Sebab the moment you have a huge amount of profit, you akan spend. You akan beli rumah, you akan beli kereta dan sebagainya. Benda tu akan nampak dan you will trigger the audit. So bila audit datang, then you already have all the proper document to show that this amount of investment pembelian datang daripada sumber ini yang sebenarnya sumber ini adalah bersifat modal dan tidak layak dikenakan cukai. Jadi sebab tu kita tak lapor. Okey. Terima kasih Datuk atas huraian yang diberikan tadi. Di sini saya ingin berkongsilah. Di Sekolah Kripto, selain daripada kita buat education video dan sebagainya, kami juga ada orang kata anak-anak buah yang kami hantar for incubation program. Jadi kita doalah anak-anak buah ni satu hari dapatlah cipta software tax dan sebagainya. Okey. Jadi ini kita pergi kepada next question. Kita pasal salaryman. So trend sekarang ni kita ada beberapa orang kata calon-calon yang pergi interview untuk kerja dengan firma-firma kripto luar negara dan mereka dibayar gaji dalam mata wang kripto. So soal dia adalah berapa kadar pencukaian yang dikenakan untuk pendapatan memandangkan gaji dia berbeza-beza nilai ikut setiap bulan. Ada bulan mungkin 2,000, ada setengah bulan tiba-tiba 30,000. Macam mana kiraan cukai tersebut? Dia dibayar gaji dalam bentuk mata wang kripto. Ya, dan dia nilai dia fix dalam mata wang kripto tapi dia tak fix nilai dia lah. Yes. So bayaran gaji kena lapor di bawah Seksyen 4(B) pendapatan penggajian dan kita kena ambil pada tarikh transaksi. Pada tarikh transaksi. Contoh katakanlah nilai saksama pada tarikh transaksi tersebut. Katalah normally kita akan dapat gaji pada 25 hari bulan setiap bulan. Contoh 25. So pada 25 hari bulan, contoh 25 hari bulan 9, dia dapat katakan 3,000 Bitcoin dan sebagainya. Nilai katakanlah 30,000. So nilai dia akan berubah-ubah dalam bentuk RM. Nilai dia akan berubah-ubah dalam bentuk RM. Tetapi perubahan pada nilai yang diterima dalam pendapatan penggajian bukanlah satu isu yang menjadikan pendapatan tersebut tidak perlu dilaporkan. Dia sama aja. Benda ni is very straightforward. You convert to RM, that is your income yang you kena declare. So macam sekarang kami pendapatan penggajian dapat dalam bentuk RM. So we know our income, employment income is fixed every month. Tetapi dalam situasi yang Datuk Ihsan terangkan, the fixed things to happen dekat kripto. Tapi dia varies at RM. Tetapi kita kena lapor dalam bentuk RM because it's not a legal tender in Malaysia. Then you have to keep the record lah untuk tunjukkan. Jadi potongan PCB pun berlaku berdasarkan kepada RM. Potongan cukai berjadual juga berlaku dalam bentuk ni. Jadi dia akan berubah-ubah setiap bulan. Jadi selagi kripto ini tidak legal tender di Malaysia, jadi sesiapa yang dapat bayaran dalam bentuk kripto ni banyaklah sikit kerja dia. Sebab PCB dia akan berubah setiap bulan, pendapatan penggajian berubah setiap bulan dan sebagainya. Macam itulah. Dekat sini saya nak masuk kepada satu isu yang saya kira unik kepada kripto di mana saya ambil quote bahawa nilai diambil ialah pada titik masa urus niaga.
Tapi dalam kripto ada masa dia menjadi mustahil untuk kita ringgitkan pada titik masa urus niaga. Nombor satu, apabila berlaku vesting. Vesting ni maknanya duit tu tertahan. Konsep dia sama macam tak boleh keluarkan dari BSP lah. Yang kedua, apabila berlaku congestion. Congestion ni mudah dia sistem down. Dan ketiga, apabila berlaku gas fee yang terlalu tinggi. Contohnya lah, kita dapat gaji sehari RM10, tapi nak transfer jadi ringgit tu sekali tukar RM10. So kita akan tunggu 10 hari baru tukar jadi ringgit. So macam mana dengan kiraan point ataupun titik masa urus niaga tadi? Ini satu isu barulah yang saya dengar pada hari ini. Tapi tarikh, sebab tu kalau kita tengok dalam kita punya guideline tu, perenggan yang keempat, kita cakap jika kos pemerolehan aset semasa tidak dapat ditentukan, mata wang digital akan dinilai menggunakan nilai saksama, iaitu pada kadar yang berkuat kuasa pada hari transaksi dan berdasarkan pertukaran mata wang digital yang boleh diterima dan boleh disahkan. So saya rasa kenyataan ini sangat fair dan memahami perkara-perkara di luar jangka yang mungkin berlaku dalam apa-apa transaksi. For me it's very simple, Doktor. As long as you have a very good explanation, insya-Allah it will be acceptable. Jadi apa yang saya boleh konklusikan ke sini adalah macam mana pun at the end of the day it will go into a case to case basis lah. Exactly. Different case, different scenario. Jadi ada soalan favorite daripada kita punya group dia tanya, Datuk, kita ni nak start kena bayar kripto punya cukai ni, tarikh kuat kuasa dia bila? Okey. Okey, so dia macam inilah. Saya bagi kata gambaran keseluruhan sistem percukaian yang melibatkan individu dan syarikat. Okey, untuk makluman semua, sistem taksir sendiri kita sekarang di Malaysia sistem taksir sendiri sistem taksir sendiri telah bermula untuk syarikat mulai tahun taksiran 2001. Manakala untuk selain syarikat mulai tahun taksiran 2004. Selain syarikat ni individulah, kita ni lah yang employment income. Okey, taksir sendiri ni maksud dia apa? Pembayar cukai dikehendaki oleh undang-undang untuk menentukan pendapatan bercukai lah, termasuk pendapatan daripada transaksi mata wang digital. Sebab hari ini mata wang digital, jadi saya sebut tu termasuk pendapatan daripada transaksi mata wang digital. Kita kena kira cukai kita sendiri dan kita kena hantar borang cukai pendapatan serta membuat bayaran cukai bagi tahun taksiran yang berkenaan seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 77 dan Seksyen 77 Capital A Akta Cukai Pendapatan 1967. So dua seksyen berbeza untuk other dan person dengan person. Okey, so dia adalah tanggungjawab semua untuk menentukan sesuatu penerimaan itu bersifat pendapatan ataupun tidak. Dan sekiranya ia bersifat pendapatan, sama ada ianya layak dikenakan cukai ataupun tidak. Macam tadilah, yang barriers of trade. So kita dah ada pendapatan, kita kena tengok pendapatan kita ni layak dikenakan cukai ataupun tidak. Okey. So soalan Dr. Hisan tu saya nak bawa kepada peruntukan-peruntukan tertentu di bawah seksyen, di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Okey, kalau mengikut peruntukan Seksyen 91/1 Akta Cukai Pendapatan 1967, membolehkan Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri membangkitkan taksiran bagi 5 tahun taksiran ke belakang. Okey, 5 tahun taksiran ke belakang. Okey. Tetapi dia ada peruntukan Seksyen 91/3(b) yang tidak meletakkan had tahun yang boleh dibangkitkan sekiranya pihak LHDNM boleh membuktikan wujudnya kecuaian di pihak pembayar cukai. Jadi kepada soalan Dr. Hisan tadi, bila nak lapor kan? Bila nak lapor? So dia nasib lah. Kalau tak kena audit tak apa. Kan? Kalau kena audit, kalau dia decide nak pergi 4 tahun, 5 tahun ke belakang, saya boleh bukan kata
dia orang tak boleh buat. Kalau nak buka lama pun boleh, tapi buat masa sekarang ni, pada ketika ini dengan garis panduan yang kita baru keluarkan, apa yang kita galakkan adalah untuk pembayar-pembayar cukai, pedagang-pedagang mata wang ni, kripto ni, datang buat pengakuan sukarela. Kita lebih welcome pembayar-pembayar cukai untuk buat pengakuan sukarela, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi cawangan-cawangan LHDN yang terdekat untuk mendapatkan khidmat nasihat serta panduan bagaimana cara terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan membuat pelaporan-pelaporan, mungkin ada tahun-tahun 2-3 tahun ke belakang punya yang tak lapor dan sebagainya, bagaimana cara terbaik untuk membuat pelaporan pendapatan. Jadi jangan takut, jangan bimbang, kata pergi nanti LHDN nanti kena teruk-teruk, tak ada. So datang, insya-Allah kita boleh bincang dengan cawangan-cawangan di seluruh Malaysia bagaimana kita boleh membantu secara yang paling terbaik kepada pedagang-pedagang mata wang ini supaya mereka semua berada di dalam jaringan cukai dan sama-sama contribute for our nation development. Okay, Datuk, saya kira ini satu soalan terakhir lah. Katakanlah saya seorang pedagang yang sekarang zaman macam-macam ada NFT, ada MLM, ada staking. Dan saya sedar saya kena bayar cukai, saya buka izin hasil, saya tekan pendapatan tambahan, untung jual NFT. Ada isu tak? As long as I do it, it's fine. Sekali lagi soalan Dr. Izzah? Maksudnya lah, contohlah saya salaryman, lepas tu saya ada business, ada PCB dah buat, kemudian saya declare sendiri, saya cakap untung jual NFT ataupun untung staking dan saya declare keuntungan dekat situ. Ada masalah tak selagi mana dokumen saya lengkap? Tak ada masalah. Dia kena ada beza. Sekarang kalau kita menerima pendapatan penggajian, kita kena gunakan borang B. Borang B dia kena dihantar sebelum atau pada 30 April tahun yang berikutnya. Contoh bagi tahun 2022 sekarang, kita kena hantar sebelum 30 April 2023 lah. Kan? So pelaporan ni kita buat setahun sekali. Jadi apa yang Dr. Ihsan patut buat, ada employment income dan ada pendapatan-pendapatan sampingan yang lain, keep all the records. So when the times come for you to declare, so you declare everything. So apabila pihak lembaga hasil dalam negeri melihat Dr. Ihsan yang sebelum ini ada employment income, okey, dalam tahun taksiran 2022 Dr. Ihsan melaporkan untung NFT dan sebagainya. So kita dah nampak Dr. Ihsan mungkin ada satu bentuk perniagaan, ada pendapatan-pendapatan lain. So the next year kita akan tukar kepada borang B. Sorry, yang tadi gaji borang BE. So kita akan pergi kepada borang B. So akan tahun-tahun berikutnya dia kena declare sebelum 30 hari bulan 6. Patutlah borang boleh saya declare, tak ada masalah, boleh declare. Digalakkan untuk declare. Saya tengok borang saya tahun ni lain. Kita tengok kita punya pembayar cukai, sama ada pembayar cukai kita itu mempunyai pelbagai pendapatan, perniagaan, penggajian dan sebagainya, dia akan borang B. So kita bagi masa lebih sikit lah. So dia kena declare before 30th June. Tapi kalau pendapatan employment income, by end of the year kita dah ada kita punya borang EA, EC itu semua kan. So we should able to declare lah, no problem. By 30th April. Okey Datuk, jadi kita pun dah nak sampai ke penghujung sesi kita dan sebenarnya soalan yang Datuk telah cuba jawab di sesi Q&A ni banyak. Saya nak minta izin untuk kami copy paste semua soalan yang dah tersenarai ni di laman kami untuk rujukan rakan-rakan yang mungkin tak nampak soalan-soalan ni. Boleh ya Datuk ya? Boleh insya-Allah boleh. Dan insya-Allah Datuk, kalau ada rezeki kita di masa akan datang, boleh ke kita buat lagi Q&A macam ni dan sebagainya? Boleh. Saya sangat-sangat berterima kasihlah kepada My Sekolah Kripto sebab benda ni pun benda yang baru bagi pihak lembaga hasil dan negeri. Tapi saya rasa untuk sesi-sesi yang akan datang adalah lebih baik kalau kita pergi kepada isu-isu yang spesifik. Tetapi isu spesifik ni dia secara general. So saya tak boleh nak address sebab saya tengok ada isu rebalancing, ada isu staking, lending, ada isu AMM kan. So maybe that we can expose benda tu further.
So kita boleh dapatkan pemahaman yang lebih jelas berkenaan perkara tersebut daripada pemain industri, dan saya boleh bawa benda itu untuk ke peringkat Jabatan Dasar untuk kita tengok, dan mungkin kita boleh bagi suatu jawapan yang lebih komprehensif. So buat masa sekarang saya dapat, tadi pun saya tengok ada banyak isu berkenaan dengan rebalancing. So saya komen sikitlah, aktiviti rebalancing ni adalah satu tindakan untuk meminda pelaburan, mengikut pilihan bagi memastikan kos pelaburan berada pada portfolio pelaburan yang betul. So matlamat akhir dia adalah untuk memastikan matlamat kewangan dari pelaburan tersebut tercapai. Jadi buat masa sekarang saya lebih suka untuk menyatakan bahawa sebarang aktiviti perlu disemak berdasarkan fakta dan kes bagi menentukan dia punya taxability status. So saya tak boleh kata rebalancing sekali dua kali itu is a modal or hasil. Depends on the fact of the cases. So itu saja kot daripada saya, Doktor. Terima kasih banyak Datuk Muhammad Safizan dan juga Encik Ahmad Faiz atas perkongsian yang saya kira cukup menarik bagi sesi kita pada hari ini. Bagi rakan-rakan dan juga para panelis, insya-Allah Sekolah Kripto akan menjalankan kelas fizikal pada hari Sabtu ini di Perpustakaan Selangor Daerah Gombak. Jadi insya-Allah kat sana juga kita akan belajar, dan kami di Sekolah Kripto committed untuk terus menyediakan ilmu-ilmu berkaitan dengan blockchain, Web3, NFT dan juga DeFi. Sekian, terima kasih sekali lagi kepada LHDN, dan jumpa lagi di sesi akan datang bersama Sekolah Kripto untuk operasi ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you. Terima kasih.